Kebuntuan politik dalam mencari siapa calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Plus terjawab selepas Amanah, DAP dan Warisan bersetuju agar Ketua Menteri Sabah Muhammad Shafie Apdal dinamakan sebagai calon Perdana Menteri baharu untuk mengambil alih kerajaan. Mereka turut bersetuju menamakan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Timbalan Perdana Menteri 1 dan Datuk Seri Mukris Tun Mahathir sebagai calon Timbalan Perdana Menteri 2. Untuk mengulas lanjut, bersedia di talian penganalisis politik UMS Dr. Romzi Ationg. Selamat sejahtera Dr. Romzi. Terima kasih bersama saya di Bulletin Awal ini. Boleh Dr. kongsikan adakah ini kombinasi terbaik PH Plus untuk kembali ke Putrajaya dan mengapa mungkin Muhammad Shafie ini menjadi pilihan? Baik, terima kasih telefon saya tentang isu ini. Ya, ini satu isu yang rasanya agak meluap-luap di negeri Sabah ini. Kita pun rasanya akan terkejut. Cuma begini, pada pandangan saya isu kombinasi bukanlah persoalan. Ialah ini semata-mata bergantung pada sama ada ianya keperluan, wujud keikhlasan atau kesediaan semua pihak. Saya yakin Tun M mempunyai alasan kukuh untuk memilih Datuk Seri Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Cumanya persoalannya di situ, adakah Datuk Seri Shafie Apdal ini telah bersedia? Selain itu, apa pandangan dan penerimaan orang Semenanjung dan Sarawak? Mungkin di Sabah ini saya yakin seperti saya juga, ia seolah-olah mimpi yang ialah macam seolah-olah kita melihat mimpi itu tercapai, yang mana konsep Malaysia itu seolah-olah kita sudah sangat memahaminya. Cumanya kita tidak tahu penerimaan di rakyat Semenanjung dan Sarawak, terutamanya di kalangan ahli parlimen. Selain itu, kita kena ingat Datuk Seri Shafie Apdal adalah pemimpin parti di peringkat negeri. Kalau dulu dia pemimpin peringkat persekutuan, maksud saya parti yang berpencar di peringkat persekutuan, saya rasa itu bukan menjadi masalah. Cuma sekarang ini dia memimpin parti warisan yang hanya berpencak di peringkat negeri. Jadi sungguh pun kita tidak lagi bertumbuh pada politik Semenanjung Malaysia yang mana sudah melibatkan Sabah dan Sarawak, tapi itu persoalannya. Dan kombinasi itu bagi saya bukan isu yang harus dibangkitkan di sini. Ya, seperti persoalan yang Doktor timbulkan tadi, jika PH Plus dengan kombinasi ini berjaya ambil alih, adakah Datuk Seri Shafie ini bersedia? Itu persoalan Doktor sendiri. Jadi dalam pandangan Doktor, apa cabaran itu yang menanti Datuk Seri Shafie nanti? Ya, sudah pastinya untuk memastikan semua pihak dapat menerima kepimpinan beliau. Saya yakin beliau ini adalah seorang pemimpin yang berpengalaman, seorang yang tidak tergesa-gesa membuat keputusan. Dan kita di Sabah ini, saya yakin majoritinya mempunyai keyakinan terhadap kepimpinan beliau. Cumanya cabaran pertama beliau itu ialah untuk memastikan semua pihak menerima. Dan bukan hanya menjadikan beliau ini sebagai suatu kiranya batu loncatan. Itu cabaran beliau yang pertama. Dan yang paling penting itu ialah sama ada beliau ini ada kemampuan atau tidak untuk memastikan semua orang bekerja dengan dia, bukan bekerja untuk dia. Itu konsepnya sekarang. Doktor, cakap-cakap politik menyatakan bahawa Datuk Seri Shafie hanya menjadi alat untuk mengambil alih kerajaan, memandangkan Tun M dan Anwar Ibrahim sendiri mempunyai liability tersendiri. Apa pendapat Doktor? Ya, kita di peringkat akar umbi ini mempersoalkan benda yang macam tu. Memang kelihatannya demikian dan kita harap bukan demikianlah. Tapi bagi saya haruslah setiap pemimpin ini mempunyai keikhlasan dan bukan hanya untuk mencapai matlamat pribadi. Yang kita nampak sekarang ini ialah kelihatannya isu pribadi itu melebihi kepentingan rakyat. Tapi saya berharap keputusan yang diambil oleh Tun M ini tidaklah demikian. Dan seperti Doktor kata tadi, ini pastinya satu situasi yang dinantikan rakyat Sabah. Tetapi adakah sudah tibanya masa rakyat diberikan pilihan kepimpinan yang lebih segar secara keseluruhan yang mungkin boleh melihat kepada luar Sabah pula seperti yang Doktor cakap. Paling penting faktornya adalah adakah orang yang bersedia untuk menerima pemimpin sebegini. Jadi dalam pandangan Doktor bagaimana?
Sudah semestinya kita sejak tahun 80-an telah disajikan dengan politik Anwar lawan Tun M, dan benda tu seharusnya sudah berkurangan pada ketika ini. Dan saya yakin di luar sana masih ramai pemimpin yang berkaliber. Kita boleh namakan mana-mana pemimpin yang berkaliber, dan saya harap tenaga yang lebih segar boleh diangkat untuk menjadi kepimpinan negara. Kita tidaklah mengatakan Tun M dan Datuk Seri Anwar itu tidak baik, bukan begitu. Cumanya saya rasa sudah sampai masanya untuk melihat perspektif yang baru, kepimpinan yang baru. Kita berhadapan dengan era globalisasi yang agak ganas pada ketika ini, dan kita terlalu banyak cabaran. Jadi bukankah baik untuk ialah mengangkat tenaga politik yang lebih segar, dengan pandangan yang baru, dengan kaedah yang baru. Saya mengharap yang demikian. Dan saya yakin rakyat di luar sana pun mengharap yang demikian. Dan paling penting, apabila isu Anwar lawan Tun M ini berakhir, kestabilan politik negara mungkin ialah kita harapkan politik negara akan menjadi lebih stabil. Dan tidak lagi berkait dengan yang ini kena diturunkan, yang satu ini kena dinaikkan. Kita tidak mau yang begitu lagi. Doktor, bercakap tentang kepimpinan yang lebih segar, kalau kita lihat ada beberapa pihak, terutamanya golongan belia, yang mungkin ada sedikit kecewa melihat kepada pilihan ini kerana mereka mengharapkan kepimpinan yang mungkin lebih muda. Itu antara aspek ataupun aspirasi mereka sendiri. Jadi dalam pandangan doktor, mungkin ini juga menimbulkan persoalan tentang pilihan kepimpinan yang mungkin lebih muda pula. Bagaimana pandangan doktor? Itulah saya kata. Persoalannya bukan tentang kombinasi kepimpinan yang dipilih itu, tapi sama ada diterima atau tidak oleh rakyat, atau bersedia saja. Jadi saya yakin konsep kepimpinan segar itu bukanlah semata-mata tentang umurnya muda atau tidak, tetapi sama ada dia ini bersedia atau tidak. Ataupun pemimpin ini adalah seorang yang belum mempunyai sebarang isu yang agak kritikal. Maksud saya isu-isu pribadi, isu-isu negatif pada diri dia. Itu yang saya katakan kepimpinan yang segar. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu. Dr. Romzi Ationg merupakan penganalisis politik UMS bercakap tentang pilihan calon Perdana Menteri yang ditimbulkan oleh Pakatan Harapan Plus.